1. Peternakan ayam daging dan ayam kampung mampu memberi pendapatan kepada generasi kedua di Felda Cemomoy, Bentong, Pahang. Usaha sejak 2012 itu akhirnya membuahkan hasil buat Abbas Dollah selepas bergelar pesara kerajaan beberapa bulan lalu. Beberapa wartawan Ayu Norehan Saleh. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Felda Cemomoy dan di belakang saya ini merupakan reban ayam daging dan juga ayam kampung yang diusahakan sendiri oleh anak peneroka iaitu Encik Abbas Dollah. Untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Encik Abbas Dollah. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah, syukur sihat sekarang kalam sihat alhamdulillah itu je. Amin, amin. Okey, baik. Cik Abbas, boleh ceritakan sikit tak bagaimana idea timbulnya untuk menternak ayam daging dan juga ayam kampung ni? Okey, idea ni bermula daripada saya jumpa kawan-kawan di mana saya bersembang kawan-kawan. Lepas tu saya ada idea nak tanya untuk buat ayam kampung ni. Lepas tu saya berbincang dengan adik-beradik saya, bolehkah kita buat satu idea untuk long term? Kita adik-beradik kita buat satu yang apabila kita dah bersara, contohnya tu kita adakan satu idea untuk kita apa yang kita nak buat apabila kita bersara. Itu je mula saya punya rancangan macam tu je. Selepas tu saya berbincang adik-beradik. Macam mana kita okey boleh bang kita buat geban. Macam mana kita buat geban? Buat dulu. Apa-apa buat geban dulu. Mula-mula ke situlah tertimbul dia nak buat geban. Itu saya bermulanya tertimbul buat geban. Itu saya berbincang dengan adik-beradik. Berapa ekor setakat ni Cik Abbas? Setakat ini kalau saya permulaan saya ni saya pun lepas bersara ni saya baru memulakan buat untuk reban ayam ni sebab saya dah biasa dah buat lebih kurang 1000 ekor dah. Mana sekarang dah masuk dah pusingan ketiga dah. Itu je. Saya difahamkan ini ialah penternak yang berjaya di Felda Cemomoy ini. Jadi bagaimana pasaran ayam kampung itu sendiri? Dalam pasaran ayam kampung ni kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan di luar kawasan Felda Cemomoy untuk pasaran itu saya gunakan pada itu saja. Luar kawasan ada segelintir ataupun orang-orang Felda Cemomoy ini yang membeli juga untuk diri sendirilah. Baik, sebenarnya Cik Abbas ini juga membuat makanan ayam itu sendiri secara sendirinya. Jadi bagaimana Cik Abbas bagaimana proses buat makan ayam kampung? Saya nak buat ayam kampung ni saya belajar lebih kurang dekat 6 bulan. Saya jumpa saya punya sipu saya, orang yang buat dedak ayam ni, saya tanya dia macam mana buat ayam, saya belajar sampai 6 bulan. Benda ni saya makan masa. Saya tak boleh dalam sekelip mata saja benda tu boleh buat. Dia makan masa lepas 6 bulan saya belajar apa masalah, lepas tu saya beli bahan mentah, apa yang dia tunjuk, yang dia ajarkan saya ikut je. Kalau sekiranya ada masalah dengan bahan dedak yang makanan ayam yang saya buat tu ada masalah, saya akan jumpa saya punya tengah pengajar yang membuat dedak itu. Okey, baik. Terima kasih Cik Abbas. Baik, secara selingan saudara, hari ini merupakan hari kelima tempoh berkempen di PRK Pelangai ini dan sejak daripada awal lagi dan sehingga hari ini proses kempen juga berjalan lancar dan persaingan juga sangat sihat. Baik, untuk itu kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Ayu. Agenda pembangunan di Pelangai lebih mudah untuk diteruskan sekiranya rakyat memilih calon Barisan Nasional BN Datuk Amizar Abu Adam pada pilihan raya kecil PRK Pelangai 7 Oktober ini. Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini kerana pembangunan mudah dilaksanakan jika kerajaan negeri selari dengan kerajaan persekutuan. Orang di sini kena memilih, pandai memilih. Walaupun dua calon itu daripada kampung yang sama, tapi siapa yang boleh membantu rakyat di sini, sama ada BN ataupun satu lagi walaupun satu kampung. Tapi yang pentingnya adalah BN, calon BN ada di parti kerajaan. Ditanya mengenai keputusan Mahkamah Pilihan Raya semalam yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid di Parlimen Kemaman pada pilihan raya umum ke-15, beliau berkata kerajaan perpaduan perlu bekerja keras jika PRK diadakan. Tapi saya percaya kalau kita kerja kuat, apa pun yang kita buat, kalau kita kerja kuat, tidak ada perpecahan dalaman bersama sendiri, insya-Allah parti boleh menang. Beliau berkata demikian ketika menyantuni peniaga dan pengunjung di Pekan Sehari Felda Cemomoy, Bentong, Pahang.
Sementara itu, calon BN Dato' Amiza Abu Adam berkata skala bantuan dan kebajikan kepada masyarakat Felda dalam Pelangai akan tetap diteruskan. Bantu anak-anak Felda. So itu antara perbezaannya, kita membantu tanpa mengira. Jangan bukan sekarang. Kita dah bantu bermula pada dulu lagi. InsyaAllah. Yang itu kita dah buat lama dah. Kita teruskan saja insyaAllah. Sementara beliau memohon pengundi bijak memilih antara prestasi dan persepsi agar pengurusan pentadbiran dalam DUN Pelangai dapat ditambah baik. Kerajaan Negeri Pahang mempunyai prestasi yang sangat baik dan dapat hasil yang cukup baik dan juga pengurusan sangat baik. Dari masa ke semasa penambahbaikan itu setiap masa akan berlaku. So ini yang berlaku, rakyat kena pandai memilih, membezakan antara prestasi dengan persepsi. So persepsi ini dia boleh buat apa pun saja, cakaplah apa pun, tapi buktinya adalah sebenarnya prestasi. So kita memerlukan prestasi untuk bekerja. Sekadar bercakap, persepsi itu akan mengundangkan pelbagai masalah. Dua nelayan nyaris lemas selepas bot gentian kaca yang dinaiki terbalik dan karam dipukul ombak besar di Kuala Dungun, Terengganu tengah hari semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 12 itu, nelayan berusia 54 dan 27 tahun itu bagaimanapun terselamat selepas berpaut selama 2 jam pada bot berkenaan. Sebelum kejadian, dua nelayan terbabit dilapor dalam perjalanan untuk menangkap ikan dari pantai Kuala Dungun yang terletak kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Ketika dalam perjalanan pulang, bot dinaiki mengalami kerosakan enjin mengakibatkan mereka hanyut ke tengah laut. Keadaan angin dan ombak kuat memukul bot dan kedua mereka tercampak ke laut. Bagaimanapun, mereka dapat berenang dan berpaut pada bot yang terbalik. Beberapa nelayan lain yang melihat kejadian terus menghubungi talian 999. Sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dungun bergegas ke lokasi kejadian dengan sebuah bot pelancong untuk memberi bantuan. Kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan kira-kira pukul 2.06 petang dan tiada kecederaan dilaporkan. Seorang penganggur ditahan kerana memiliki 234,000 biji pil kuda bernilai 2.57 juta ringgit dalam satu op tapis khas di Pasir Mas, Kelantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek ditahan bersama sebuah kereta jenis perdana disyaki membawa pil tersebut. Menurut beliau, serbuan dilakukan oleh sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan. Dalam kejadian ini, kita telah merampas di bahagian but belakang kereta menjumpai 4 guni. Yang mana 4 guni ini dalamnya dapati rampasan sebanyak 234,000 biji pil yaba. Dan nilainya adalah dengan harga market sekarang RM11 sebiji. Ianya berjumlah 2,574,000. Ini adalah rampasan yang agak besar bagi tahun ini. Suspek yang ditahan tidak mempunyai sebarang rekod lampau dan ujian saringan yang dibuat bagaimanapun negatif. Dia ditahan reman selama 7 hari bermula 24 hingga 30 September dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya Kurungan ADB 1952. Seramai 620 individu berusia antara 16 hingga 60 tahun ditahan atas pelbagai kesalahan sepanjang op tapis khas bermula 13 hingga 26 September di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, sebanyak 512 kes dicatatkan dengan jumlah rampasan dadah sebanyak 2.78 juta ringgit dan sitaan lebih 121,000 ringgit.